Apa telah jadi dengan Pulau Besar? Sekarang ni Pulau Besar memang super duper cleansing, guys. Hai, okay, welcome to my channel. Okay, sekarang ni kita berada di Pulau Besar. So, kita terdapat banyak makam yang diperkatakan merupakan makam-makam orang yang para-para wali Allah yang dikebumikan di sini. Kita dilarang untuk memuja-muja tanah perkuburan sebab ia berunsurkan khurafat. Akan tetapi kita hanya just checkpoint dan memberi salam serta menziarah kubur-kubur mereka. Okey, jom kita singgah ke dalam. Okay, kita sekarang menghala ke makam Tok Putih yang mana ia dikenali sebagai para-para wali dan orang-orang hebat juga pada zaman dahulu kala. Okey, ini yang saya maksudkan dengan kawasan semua dah clear. So, kebiasaannya sini ada tempat orang berniaga, ada tempat orang makan-makan dan sebagainya. And now you all boleh nampak dan lihat sendiri bagaimanakah keadaan Pulau Besar selepas waktu PKP dan after cleansing yang Faz maksudkan. Jom kita tengok. Kalau tidak kat sini kan penuh dengan kemah-kemah untuk orang yang makan pada hari Jumaat. Kebiasaannya gerai-gerai akan diadakan dan orang akan makan, akan buat penyembelihan dan infak makanan diberikan kepada mereka setiap hari Jumaat. So you all tengok dan cuba tengok pandangan sekeliling, kosong dan clear. So kat situ biasanya ada tempat-tempat kemah. Kat sini ada tempat orang buat perkemahan dan sebagainya. So, cuba lihat kosong sekosong-kosongnya. Okey, nanti kita nak pergi tengok di kawasan tempat yang diperkatakan dan yang tempat yang mereka biasa singgah, yang diperkatakan tempat yang jadi tempat penyembahan dan sebagainya, yang aktiviti-aktiviti khurafat yang telah dijalankan di Pulau Besar yang menyebabkan orang Islam sendiri takut untuk datang di sini kerana telah digembar-gemburkan ini merupakan tempat khurafat dan penyembahan tanah-tanah yang biasa mereka lakukan. Okay guys, this is one of the place yang menjadi tempat kegemaran bagi mereka-mereka yang berkampung ataupun berkemping di kawasan sini. So, you all tengok di keliling ni. Ini semua kawasan-kawasan orang berkemping bagi mereka-mereka yang berkampung dan juga di kawasan-kawasan sana. Penuh. Biasanya kalau orang berkampung di sini, orang kata di padang besar yang mana merupakan padang besar bagi Pulau Besar. So, kat sinilah merupakan tempat yang nyaman dan strategik untuk mereka mendirikan kemah-kemah bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu seperti persilatan, ilmu energi dan sebagainya. So mereka akan bermeditasi dan membuat aktiviti-aktiviti ukhuwah dan juga aktiviti-aktiviti mereka di sini. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan you all semua tempat yang biasa dipajak kemah. Maknanya orang yang biasanya akan bermalam di sini dan melakukan aktiviti-aktiviti meditasi dan sebagainya. So pun turut di-clearkan oleh pihak berkuasa. So you all boleh tengok dekat kat sini biasanya penuh dengan kemah-kemah tent-tent yang orang akan pajak kemah mereka masing-masing dan akan bermalam beberapa hari ataupun beberapa minggu untuk menjalankan aktiviti-aktiviti meditasi dan sebagainya. Biasanya orang-orang persilatan dan orang-orang energi lah yang akan membuat aktiviti berkemah di sini.
Di sini merupakan tempat Allahyarham Ayanda dan juga para sahabat dia menuntut ilmu persilatan, dan juga merupakan tempat-tempat yang dikatakan menjadi tempat persilatan mereka-mereka yang berada dalam ilmu persilatan menjalankan training. Tapi sekarang dia telah menjadi seperti lalang dan juga tidak terurus dan juga telah ditinggalkan, ataupun dalam arti kata lain dia telah dikreakan. So, you all tengok di sini merupakan gelanggang untuk mereka belajar bersilat dan sebagainya. Tapi sekarang dia telah menjadi tempat yang telah ditinggalkan ataupun telah diarahkan untuk runtuh dan sebagainya. Tapi sekarang telah menjadi tempat yang telah dibersihkan dan telah menjadi tempat lalang lah, seperti seawal kejadian Pulau Besar itu sendiri. Okey, cuba tengok kat situ. Tu hujung di sana. Itu merupakan satu-satunya resort yang berada di Pulau Besar. Tapi ia dikatakan tidak dapat tidak dapat menjalankan operasi disebabkan atas sebab-sebab yang tidak dapat diketahui kenapa. Tapi mengikut pandangan saya, penghuni-penghuni batin di Pulau Besar tidak suka akan berlakunya sebarang kemaksiatan yang berada di sini. Bimbang akan tercemar apa yang orang-orang terdahulu daripada ini telah lakukan di Pulau Besar. Yakni Pulau Besar adalah pulau yang suci, yang sekiranya resort dibuka di Pulau Besar ini, dan maka akan sedikit tercemarlah di atas disebabkan kebiasaannya resort-resort ni penuh, mereka akan membawa sebarang kemungkaran yang akan berlaku. Jadi penghuni-penghuni batin di sini menjalankan aktiviti mereka untuk menggagalkan operasi berlaku di sini. Sangat rare berlaku. Okey guys, sekarang kita berada di salah satu tempat pertapaan yang diperkatakan ramai, yakni Gua Yunus. Okey, mengikut sejarah, Gua Yunus ni merupakan tempat yang mana Yunus suka bertapa kat sini. Kenapa dia suka bertapa kat sini? Sebab view dia sangat superb guys. So you all boleh tengok daripada situ. Tengok. Superb kan? So dari sini kita boleh nampak di situ ada tanah rata, yang mana kan dia perkatakan kat situ pun ada Melaka, bandar sejarah punya town dan sebagainya. So kita ni di Pulau Besar. Sini dulu 2 tahun lepas saya datang sini penuh dengan colok-colok dan sebagainya, dan merupakan tempat-tempat orang macam-macam benda lah. Dan saya sendiri pun pernah menyaksikan beberapa makhluk gaib yang memang bertapa kat sini. Okey, disebab banyak sangat yang mengatakan tempat ni tempat yang mukjizat lah dan sebagainya, adalah sebab dia dijadikan sebagai tempat yang sangat khurafat, di mana kat sini dulu penuh dengan colok-colok. Kalau you guys boleh tengok, nampak ni. Ni semua bekas-bekas colok-colok yang digunakan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab lah. Dia orang puja dan sebagainya. So alhamdulillah, seperti yang saya katakan, totally cleansing diadakan di Pulau Besar ini, yang mana ia dikembalikan seawal kejadiannya. Yang ini tiada tempat khurafat, tiada tempat yang mereka jalankan aktiviti-aktiviti khurafat yang sembah dan menyembah sebagainya lah. So ini tempat yang dikatakan tempat-tempat pemujaan, yang mana sebenarnya ini adalah tempat orang-orang dahulu, orang spiritual dan juga orang-orang seperti dahulu kala kan, dia bertapa dengan berzikir dan sebagainya. So itu menyebabkan tempat ni menjadi tempat yang sangat berenergi tinggi. Satu lagi tempat saya nak tunjuk dengan you guys, yang mana dia katakan tempat yang juga merupakan tempat-tempat yang agak unik, yang mana dikatakan ada tapak kaki Nabi apa saya kurang pasti, tapi yang menurut
orang-orang dahulu mengatakan tempat ini adalah tempat tapak kaki Nabi Adam. Wallahu alam kebenarannya. Tapi juga mereka telah letak colok dan sebagainya. Tapi juga dia tutup, Allah dah takdirkan ni untuk tangga ni. Tangga ni runtuh, nak jadikan cerita lah guys. Runtuh guys. Kalau tidak kita boleh naik ni. Tapi dia tak boleh naik. Sebab kalau tidak ni kita boleh naik. Daki. Tapi disebabkan tidak mendapat keizinan untuk kita naik sebab tangga dia dah runtuh tu kat bawah tu. Subhanallah. Subhanallah. Itu je yang mampu saya cakap. Tengoklah pemandangan dari atas Gua Yunus. Ralat. Di bawah ni adalah Gua Yunus. Dan di bawah tu yang seperti saya katakan, tapak kaki yang diperkatakan tapak kaki Nabi Adam. Menurut orang lah. Wallahualam. Saya pun tak berapa nak pasti. Sebelum pada ni kalau you all tengok naik tangga tu, dulu di situ merupakan banyak jugalah aktiviti khurafat dijalankan, yang mana diorang letak colok lah, diorang letak bunga lah dan sebagainya di atas tu, dan sekarang pun di-cleansingkan. So like I said, almost totally cleansing. Yang saya tak dapat nak kepastian, tak dapat nak sahkan lagi adalah di Batu Belah, sebab Batu Belah dia ada di belah sana. So saya pun tak sure waktu cukup masa ke tidak untuk saya nak pergi ke ziarah di sana. Tapi apa pun kita dah boleh pastikan almost 90% lah tempat-tempat keramat ataupun tempat-tempat yang orang kata tempat-tempat yang kebiasaannya dijalankan aktiviti khurafat di pulau besar ini. Jom enjoy the view.